Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Ya, beberapa hari yang lalu Speaker Dewan Rakyat membuat pengumuman dan mempertimbangkan akan memamerkan, memaparkan nama ahli-ahli parlimen yang suka ponteng tanpa ada alasan yang munasabah, sahabat-sahabat semua. Jadi, apa yang lebih mengejutkan hari ini ya di dalam Dewan Rakyat, apa yang berlaku baru sebentar tadi sebenarnya, pihak pembangkang membantah perkara yang dilakukan oleh Speaker Dewan Rakyat ini. Dan kenyataan daripada Syed Saddiq juga agak mengejutkan, katanya jangan hanya makan gaji buta. Jadi menarik untuk kita dengar bersama sahabat semua bagaimana dan apakah alasan yang diberikan oleh ahli parlimen daripada Parti Bersatu Perikatan Nasional ini. Jadi sahabat semua, mari kita dengar dan mari kita nilai sendiri ya kenapa mereka membantah dengan perkara ini. Dua parlimen Menteri yang pengurusi hangat di luar sekarang ini tentang soal MP Ponteng parlimen. Lebih hangat apabila speaker sendiri mengeluarkan statement di luar sana, bukan dalam dewan. Speaker akan melihat untuk penalize MP, disebut tentang potong gaji ataupun meletakkan senarai nama di dalam website, shaming them. So apa sebenarnya kehendak parlimen dalam isu ini? Sama ada ianya akan terlibat serta kumpulan-kumpulan yang duduk sebagai eksekutif ataupun tertalu kepada mereka yang backbencher dan kami yang di sini. Karena kalau dilihat attendance, dia tidak boleh ada segregation of MPs di kalangan eksekutif dan juga backbencher dan pembangkang. Kenapa ini, Tan Sri? What is wrong with this MP? Ya. What is wrong? Quiet. Ini perlu beluran. Silakan. I wish I can answer you. Can you please? Ya. Mana ada, Tan Sri? Okey. Jadi soal attendance ini perlu dilihat dan dibincang secara terperinci. Dia tidak boleh dibuat secara unilateral, secara bersendirian oleh speaker. Perlu melibatkan. Kerana kita ada peraturan masyarakat, Tan Sri. Kita ada jawatan dewan kan. Kita ada peraturan masyarakat 13 contohnya. Apabila peraturan masyarakat ini dibentuk oleh parlimen dulu, dia tentu mengambil kira isu attendance. Sebab tu dia tidak rigid di dalam peraturan masyarakat, tidak rigid. Sebenarnya kita boleh bersidang 3 orang dalam dewan. Boleh bersidang 3 orang. Tetapi jika dimaklum kepada speaker kurang daripada 26 orang, barulah isu quorum ditentukan. Jadi maknanya dalam peraturan masyarakat ini, isu quorum, isu kehadiran telah pun diadres tetapi tidak secara rigid. Seperti yang dikehendakkan oleh speaker. Sama ada speaker ingin mainkan peranan sebagai saya tak tahu bagaimana speaker melihat kehadiran ini. Boleh tanya mana Pago, mana Marang. Wait. You want full attendance in the dewan every time dewan bersidang? Sama ada nak tengok semua full 220 orang attendance dalam dewan. Sebab itu kita ada peraturan masyarakat 13. Sebenarnya isu attendance ini daripada dulu, sejak saya masuk parlimen 23 tahun dahulu. Tetapi isunya tidak diperbesarkan. Kerana memang dalam peraturan macam demikian. Tiada menteri yang boleh hadir mesyuarat parlimen setiap masa. Kalau kita tengok penggulungan parlimen, mana Larut, mana Marang, mana Pago. Kalau kita tengok penggulungan menteri baru-baru ni, 3 orang menteri campur seorang menteri yang belum dilantik tidak hadir menggulung parlimen pada peringkat dasar bajet baru-baru ni. So you want to question that? You want to question the executive menteri yang tidak hadir? Tak. Because itu adalah sebahagian daripada tugas mereka juga ada di luar sana. Dan sebab itu dalam peraturan masyarakat dia relax on this. Tetapi saya tahu kebertanggungjawab ahli parlimen untuk hadir parlimen. Saya setuju bahawa semua ahli parlimen mesti hadir parlimen. Tetapi kehadiran juga subjektif, Tan Sri yang pengurusi. Kerana ahli parlimen boleh duduk 1 minit sini dan keluar dan pulang. Juga dia consider sebagai hadir dalam dewan. So how do you find kehadiran? 1 minit duduk sini pun boleh dikira sebagai hadir. Orang yang duduk yang datang parlimen 1 minit dan pulang tidak terlibat dalam perbahasan juga dilihat sebagai hadir. Sebab tu kita kena define dalam melihat isu ini. So bila speaker sendiri membuat kenyataan di luar sana, bila parlimen membuat kenyataan di luar sana, bahawa isu ini menjadi panas dan kita ahli-ahli parlimen, both of us,
dilihat sebagai ponteng parlimen tanpa sebab dan dilihat kita sebagai tidak mewakili kehendak rakyat yang kita wakili. That image perlu diperbaiki, Speaker. Sebab itu kita ada peraturan masyarakat yang relax on attendance. Dan tidak boleh dilihat kita, tapi minister pun. You want to see 220 ahli parlimen duduk sini? No, it will never happen. Baik, Sebab itu Buluran. tidak boleh diperangkatkan. Baik, terima kasih. Saya setuju bahawa ahli parlimen mesti hadir. Tetapi melihat dan penalize mereka, shaming them, saya rasa bukan satu tindakan yang baik untuk mengangkat martabat parlimen ini. Terima kasih. Baik, saya terpaksa respon kepada Beluran. Saya berucap menteri akan respon. Nazir. Baik. Ya. Sebab saya akan sebut gini, Beluran. Yang pertama sekali perkataan shaming was wrong. I never intend to shame. Yang kedua, saya menjawab bahawa ahli parlimen ada komitmen lain. Tak semestinya mereka pasti ada di sini. Tak semestinya, baca report tu betul-betul. Tidak semestinya semua ahli parlimen harus ada di sini kerana mereka ada tugas lain. Namun pun begitu, apapun juga cadangan akan dibawa ke jawatankuasa peraturan mesyuarat. I'm very clear of that. So I don't mean to shame you. I know. I do not mean to shame you, sir. Sebab tu saya kata, bila statement itu dibuat oleh speaker di luar sana, public interpret No. lain. You kena baca Public entirety. interpret lain. I know, Baik. I understand that. I see that 10 years. Saya tahu. Saya Tetapi tidak sebab tu ada- public interpret because it comes from the speaker of the house. Ya. Saya tidak ada kuasa untuk berdebat. Jadi saya jemput sekarang Tan Sri Speaker, bayan baru. Tan Sri Speaker, sekejap. Sebelum Tan Sri Speaker teruskan, saya sebenarnya nak bertanya mengenai usul merujuk ahli parlimen langkawi ke jawatankuasa hak dan kebebasan parlimen. Saya nak mahukan. Setelah saya dah terima. Dan saya akan beri jawapan kemudian. Bila ya? Oh, tak boleh tanya lagi itulah. Baik, saya jemput bayan baru. Tadi speaker saya minta maaf. Ini peraturan mesyuarat ke apa? Peraturan masyarakat. Berapa tu? Peraturan mesyuarat berapa? Peraturan masyarakat 36. Berapa? 36. Saya merujuk kepada kenyataan yang berhormat Beluran. Saya terpaksa bangun untuk mempertahankan Tan Sri Speaker sekali lagi. Kerana dalam ucapan ini perkara serius, jangan main-main. Beluran telah membuat kenyataan-kenyataan, membuat sangkaan jahat terhadap Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker bukan berada dalam keadaan untuk mempertahankan diri. Tan Sri Speaker memang kata betul, bukan dalam keadaan untuk berdebat. Tapi Beluran kena baca dulu intipati berita yang telah disiarkan, bukan menghentam saja. Ini menurut tindakan tingkah laku Ketua Pembangkang. Baik. Terima kasih. So saya minta supaya Beluran hati-hatilah. Jangan menghentam begitu saja. Baik. Tak payah angkat kaki sedemikian rupa. I know. I Saya baca peraturan mesyuarat. No. Saya berbahas. Itu dia sahabat-sahabat. Saya berbahas dengan speaker. Masih panas. Jelutong, saya buat keputusan apa juga ungkapan Beluran itu Masih lagi, tidak masih lagi. bermaksud untuk menghentam saya. Kira. Baik, silakan bayan baru. Alright. So kita teruskan ya. Jadi itu dia sahabat semua, sebenarnya kita mendengar ya ketidakpuasan hati daripada pihak pembangkang. Lepas itu yang lebih memalukan lagi, mereka cuba memusingkan ya kenyataan daripada Speaker Dewan Rakyat. Ya. Perkara ini baru dicadangkan ya, belum pun dilaksanakan mereka sudah mula memusingkan segala kata-kata daripada Speaker Dewan Rakyat. Ini satu perkara yang memalukan. Ini sebenarnya tanggungjawab sebagai ahli parlimen untuk mereka datang ke Dewan Rakyat dan ya melakukan tanggungjawab mereka untuk rakyat yang memilih dan juga mengangkat mereka sebagai wakil mereka. Kalau mereka tidak datang tanpa sebarang alasan yang kukuh, jadi dari mana, kepada siapa lagi rungutan, keluhan rakyat itu dapat disuarakan? Ya, seperti mana Presiden PAS yang paling memiliki ketidakhadiran yang begitu memalukan. Ya, sebagaimana Marang itu dapat dibangunkan sekiranya ahli parlimen Marang ini juga tidak hadir. Ya, Marangkah? Mana saya tidak, maafkan saya kalau saya lupa di mana ahli parlimen ya Presiden Lebay PAS ini. Jadi menarik juga ya satu kenyataan daripada Syed Saddiq Sipakaraga. Ya, kali ini saya bersetuju dengan kenyataan beliau ya. Kadang-kadang ya kita terima juga ya pendapat dan juga kenyataan daripada setengah pemimpin ini. Ya, kalau apa yang dikatakan itu baik, jadi kita puji juga. Syed Saddiq memberikan kenyataan, katanya
tugas wakil rakyat ke parlimen, bukan makan gaji buta. Itu antara kenyataan Syed Saddiq si Pak Raga ini, sahabat-sahabat semua. Jadi untuk pertama kalinya saya rasa saya bersetuju dengan kenyataan dia ini. Apa yang dinyatakannya ya, bahwa rakyat berhak mengetahui alasan ahli parlimen dipilih mereka yang tidak menghadiri atau penting sidang Dewan Rakyat. Menyokong cadangan Speaker Johari Abdul untuk memaparkan nama mereka yang berbuat demikian di laman sesawang. Ahli Parlimen Muar itu berkata ini kerana gaji serta allowance mereka dibayar oleh rakyat. Setuju. Jadi rakyat bayar gaji katanya. Saya dan ahli parlimen yang lain untuk membawa isu-isu rakyat di dalam parlimen, bukan untuk ponteng dan juga makan gaji buta. Rakyat berhak tahu mengapa ada yang hadir 100% dan ada yang ponteng tanpa sebab, katanya kepada FMT. Jadi perkara ini menjadi panas sebenarnya apabila Sabtu yang lalu Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari berkata tindakan itu di antara beberapa penambahbaikan yang akan dilaksanakan bagi meningkatkan kehadiran ahli parlimen dalam sidang Dewan Rakyat kerana mereka mempunyai tugas dan juga tanggungjawab terhadap pengundi serta kawasan yang diwakili. Jadi menurut Datuk Johari juga cadangan itu akan dibincangkan bersama jawatan kuasa parlimen yang turut dianggotai oleh ahli-ahli parlimen daripada pihak pembangkang dan juga kerajaan. Itu sebenarnya yang berlaku, bukannya bertujuan untuk memalukan seperti yang dinyatakan oleh hero Melaya dari Sabah ini, sahabat-sahabat semua. Jadi sebenarnya kalau kita fikir memang tepat sekali tindakan daripada speaker ini. Sebab kalau mereka tidak hadir tanpa sebab, mungkin goyang kaki, duduk di rumah tanpa buat apa-apa, mungkin itu perkara yang tidak boleh diterima oleh rakyat. Tetapi sekiranya mereka tidak hadir dan punya alasan yang kukuh, contohnya mungkin ada program, ya, menteri-menteri ada meeting, ada kerja yang harus dilakukan, begitu juga dengan ahli parlimen daripada pembangkang dan juga kerajaan. Jadi seharusnya kenapa perkara ini dijadikan isu, dipersoalkan, dibantah, khususnya daripada ahli parlimen pembangkang ini, sahabat-sahabat semua. Ini yang menjadi tanda tanya kita. Kenapa mereka marah sekiranya cadangan ini dilaksanakan? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama. Jadi terima kasih. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.